Okey, filem Suriram untuk makluman semua buat masa sekarang ni, kita sudah siapkan dalam 70% lebih macam tu. Dan kita berhenti sekejap dalam beberapa bulan ini selepas bulan puasa, sebab kita tak nak start shooting masa bulan puasa. Lepas tu raya lagi, and then lepas tu bila kita nak sambung balik, kita tunggu semua, everyone semua dah betul-betul free. Bulan 8 ni kita akan sambung start shooting balik lah. Sebab adalah masa kita syuting tu ada yang beberapa masalah-masalah seperti COVID, jangkitan dalam production, jadi kita stop lama, dan all that hutang-hutang scene tu kena bayar balik dalam bulan 8 nanti. So masa syuting filem Suriram tu, memang satu pengalaman yang sangat menyeronokkan untuk semua orang dan mencabar sangat-sangat juga. Kita memang hari-hari berdepan dengan macam-macam dugaan lah kan. Dugaan dari segi cuaca, dari segi hujan lebat, ribut angin, macam panas yang terlampau-lampau. And then lokasi kita pun mencabar juga. Bukannya setakat kampung biasa, dia kena bila hujan tu berlumpur habis semua. Jadi kita terpaksa berjalan dalam lumpur. Kalau pernah tengok story IG saya pun mesti nampak lah, pelakon-pelakon paksa meredah lumpur untuk datang keluar daripada set lah apa semua kan. So saya rasa itu satu pengalaman yang masa kita tengah syuting tu memang kita rasa macam susahnya nak syuting. Tapi itu yang susah. Ada tak benda-benda yang pelik, mistik berlaku? Okey, mistik sebenarnya ada, tapi dia tidak menjejaskan production. Maksudnya tempat-tempat yang kita syuting tu, contohnya tempat yang kita buat Telaga Suriram, memang di kalangan orang-orang kampung sendiri pun diorang semua tak berani nak pergi ke situ. Tapi kita, sebab kita tengok tempat tu sesuai, and then dikatakan tempat tu adalah macam tempat diorang membuang lah. Jadi of course lah bila membuang barang-barang terlarang bila kita syuting kat situ, banyaklah budak-budak kru lah yang akan ternampak bentuk-bentuk makhluk-makhluk yang berupa seperti tertentu lah kan, yang diorang ternampak. Jadi sebab tempat tu tepi kaki bukit dan kawasan hutan. So memang yang ternampak ni kebanyakannya diorang saya nasihatkan juga pada production team, kalau kita nampak benda-benda tu jangan ceritalah lagi, yang tu tak nak macam menjejaskan mood pelakon-pelakon. Jadi yang ternampak keep it quiet. Lepas tu bila beberapa hari baru cerita macam tu lah kan. Tapi kadang-kadang terkeluar juga bila yang ternampak tu terus dia tercerita lah, especially budak-budak department. Dia orang banyak kan masuk lautan, ambil barang-barang apa semua kat sudut-sudut syuting tu. Memang macam-macam lah yang dia orang terjumpa kan. Tapi saya personally alhamdulillah tak adalah. Dia lebih kepada bila sampai tempat tu kita dapat rasa macam berdiri ibu rumah jugalah kan. Tapi tak adalah rasa sampai tak berani nak pergi kan. Yang persediaan production, sediakan ustaz ke apa, barang kemungkinan berlaku? Dari segi tak ada juga, dia tak ada sampai menjejaskan lah. Cuma dari segi macam kadang-kadang tempat kita tinggal pun, bila kita balik daripada tempat yang macam tu, mungkin ada benda yang ikut balik ke. Jadi adalah cerita, malam tidur tak boleh lah, kena kacau lah, orang ketuk sliding door lah apalah. So for me ini semua cabaran lah sebenarnya. Dia bila kita kenang balik, kita jadi satu bahan cerita lah, kita boleh sembang balik kan. Tapi kejadian yang sampai terlalu ekstrim memang tak ada. Saya personally memang teruja lah, sebab saya tak pernah kerja dengan Nabila Huda. Saya pernah kerja dengan Farid, saya pernah kerja dengan Maya. Shah saya tak pernah kerja juga. So Fauzi Badila pun saya tak pernah kerja. So bila saya dapat peluang bekerja dengan 5 orang pelakon yang memang sudah ada nama besar dalam industri, dan masing-masing perwatakan lain-lain, dan saya suka dengan bagaimana diorang ni masing-masing memberi komitmen yang penuh dan tidak ada sifat nak overshadowing tau. Masing-masing akan this is karakter saya, this is karakter dia. So they support each other. So kat situ saya suka kerjasama dengan diorang. Dan first time kerja dengan Nabila, she was like adorable lah. Sangat committed, sangat bersemangat dengan satu watak yang dia buat tu. She's giving all out. Shah Yahya pun sama juga kan.
Fauzi, of course Maya saya pernah kerja banyak kali dah dengan Farid. Jadi saya dah kenal sangat cara kerja masing-masing. So it was an enjoy experience for me lah, fun experience lah untuk saya. Personally memang masa tu kan Budi, saya tak tahu Raja Muda nak datang. Ya, tak, memang satu kejutan sangat untuk saya. Bila saya sampai set dengan pakai seluar pendeknya, saya sampai set je, dia orang cakap, "Bang, ada tetamu lah, VIP." Dia orang tak beritahu siapa, saya kat bawah. Dia orang set kat atas kan. So pun jalan pergi nampak semua orang dalam keadaan yang semua berdiri lah. Ada rombongan daripada diraja datang. Saya masa tu rasa sangat-sangat terkejut. Shock juga sekejap. Tak tahu nak react macam mana. And Raja Muda dengan isteri sangat-sangat humble, sangat memberi sokongan tau. Dia masuk naik atas set kita, yang kita buat rumah kat situ. Rumah tu kita buat rumah kayu biasa, yang dalam hati saya, janganlah roboh rumah ni. Bayangkan tau, macam satu kejutan sangat. Tapi saya Dia tak tanya dia kenapa dia berminat untuk kata nak tengok. masa tu dia beritahu, dia kata saya sebenarnya teruja sangat sebab bila saya dapat tahu orang syuting dekat negeri Perlis, dan tambah saya pun pernah buat filem sebelum ni dekat Perlis banyak kali dah, macam Ombak Rindu dan sebagainya kan. So dia rasa macam nak datang melihat macam mana proses pembikinan filem tu dan nak bagi sokongan. Sebab dia rasa macam di hari macam teruja lah bila ada production filem yang membariskan pelakon-pelakon yang hebat datang membuat penggambaran di negeri Perlis kan. Dia itulah bagi dia rasa macam sangat terharu dan seronok lah datang tengok macam mana kita bekerja. Lepas tu barulah dia faham, oh proses dia macam ni, it's not easy untuk buat satu-satu filem. Cuma time tu kita tak sangka sebab bila Raja Muda datang tu dalam keadaan yang mengejut untuk saya lah personally kan. Tapi saya sangat bersyukur lah sebab bila dia orang datang memang satu kedatangan yang amat kita hargai lah. Okey, lagi 30% kan penggambaran. Ada tak mungkin ada masalah konti dekat situ ke apa semua sebab dah lama itu apa pun yang merisaukan Tuan Perkara sendiri sekali? Saya memang masa bila kita dah nak sambung balik lagi 30% ni memang satu proses yang mencabar lah sebenarnya. Sebab yelah kan, kita pun tak tahu pelakon-pelakon kita ada yang dah makin kurus lah, semakin besar ke kan. Jadi konti tu memang paling merisaukan. Rambut saya sendiri, bagusnya pelakon-pelakon yang bekerja sama dengan saya ni, dia orang always menjaga juga. Yang simpan jambang terpaksa simpan jambang sampai sekarang, tak boleh nak potong yang panjang macam rambut ke apa. Jadi orang akan refer balik pada kita. Tapi yang merisaukan mood lakonan lah kan. Kita takut nanti watak masing-masing kita dah establish, dah lock semua, tapi tiba-tiba nak sambung balik lepas 2 bulan 3 bulan ni, takut karakter masing-masing dah lost. And then saya tak langsung graf lakonan tu saya kena pastikan balik lah. Itu benda yang mencabar untuk saya lah sebagai direct pengarah kan. Nak jaga balik lakonan watak-watak masing-masing tu. Itu baik. Untuk watak utama yang berpengalaman saya tak risau sangat. Yang baru-baru tu saya risau sikit. So, kita pun excited juga nak tahu pengakhiran ataupun naskah tu sendiri kan. Okey, kalau ditanya kenapa sebab tertangguh ni? Okey. Sebenarnya punca paling utama apabila kita semasa tengah syuting, kita dapat jangkitan COVID. Bermula COVID tu almost 20 hari kuarantin. Maksudnya mula-mula beberapa pelakon, lepas tu sampailah Nabila pun dapat, Maya pun kena, sampailah Fauzi Badila pun kena. Jadi kita terpaksa break syuting sebab pelakon-pelakon utama dah dapat jangkitan. So dalam tu sampai ke tahap dah kita nak sambung balik, saya pula kena. Saya orang yang kira last lah, orang-orang yang last yang terkena. Jadi because of that kita tak boleh sambung kan. Jadi almost 20 days lah kita kena break. So because of the 20 days, affected schedule banyak dah. So nak tak nak kita terpaksa cari date yang lain untuk top up balik masa-masa yang kita dah terpaksa cuti tu kan lama. Itulah dugaan dia yang kalau benda lain macam
hujan ke apa, dia still kita continue shooting. Tapi bila dah kuarantin COVID ni, kita tak berani nak teruskan lah, takut merisikokan semua banyak pihak kan. But dalam tim kita pun ramai juga yang orang-orang yang bukannya muda-muda saja, ada yang dah berusia juga kan. Jadi kita kena jagalah kan. Okey, setakat ini dah ada tarikh tayangan ke macam mana? Mungkin dia update sikit. Tarikh tayangan sebenarnya kita dalam proses nak dapatkan kerjasama dengan pihak wajib tayang Finas dulu. Tapi dalam target tayangan tu saya expectkan dalam tahun depan lah. Tahun depan, pertengahan tahun depan insyaAllah. Kalau boleh kita nak cepatkan lagi, sebab saya tengok lebih sekarang ni kan, proses kalau shooting filem tu tak payahlah tunggu sampai setahun baru tayang kan, sebab nanti momentum dia dah lari ke apa kan. Tapi proses yang macam tu selalunya kita terhad sebab proses-proses macam CGI contohnya. Ada CGI. Jadi benda tu akan makan masa sikit. So saya cubalah, kita cuba nak cepatkan, paling-paling tidak pun dalam sebelum middle of next year kita tayang filem Telaga Suri Ram. Antara faktor-faktor yang saya rasa menjadi satu tarikan untuk orang nak tengok filem Telaga Suri Ram ni bukan hanya kerana pelakon-pelakon yang pelakon-pelakon yang dikenali ramai, tapi faktor-faktor lain dari segi penceritaan dia. Saya rasa dari segi storytelling, ini adalah penceritaan saya yang berbeza daripada genre yang saya buat sebelum ni. Kalau dulu Biasa daripada filem apa? macam mana? Contoh filem. Contoh, okey, kalau kita nak bandingkan, okey, kalau genre horror lah, Juanita, Pelang Suwe dan juga bukan nak kata lebih baik ke apa, saya tak berani nak cakap sekarang sebab benda tu tak siap lagi kan. Tapi dari segi penceritaan tu dia lain tau, dia lari daripada konsep yang saya pernah buat dari segi mainstream karakter dia macam dulu saya banyak bermain dengan walaupun saya buat horror ke apa, ada love dalam tu kan. Tapi Suri Ram ni love dia is not like a typical love lah, dia more to like mother's love, kekeluargaan dalam tu kan. So storytelling lah one of the strong element yang saya harap orang akan suka. And then yang selain daripada tu ialah dia period piece. Dia nak kata period yang terlalu lama sangat tak, kita buat tahun 80-an set up dia, dan setting up kita di perkampungan luar bandar pada tahun 85, di mana tahun orang kata apa, macam pre-modernization untuk tanah Malaysia lah kan. So saya ambil set up tu dalam cerita Telaga Suri Ram. Nantikan filem Telaga Suri Ram yang akan ditayangkan akan datang di Pawagam pada tahun 2023, yang akan dibarisi oleh pelakon-pelakon seperti Maya Karin, Nabila Huda, Farid Kamil, Syah Yahya, Fauzi Badila dan ramai lagi. Merupakan naskah terbaru arahan saya, Osman Ali.